Sebab apa ni, kalau kaji apa tu dari sudut mental memang perlu lah kena mental. Dia ada kedai tu. Ni ada member Puncak Alam. Puncak Alam, dia mai saya punya tour buku dekat Shah Alam ni, dia tengah berlangsung. InsyaAllah support. Tapi relax tak dulu. Itulah tadi ada orang tanya, tak letih dah lepas. Tu saya abang dia kata nak letih macam mana kita orang berniaga, cari makan, lepas tu walau dugaan datang bertali arus macam ni, we have to stand still lah. Macam brother kata 30 macam mana macam tu macam ni. Steady. Kalau ikut hukum makan orang biasa dia dah masuk air dah. Ya. Hukum makan kan. Ya. Ikut hukum makan memang aku dah tak layak dah ni. Memang aku dah tak layak dah. Tapi target kita nak membentangkan, nak beritahu orang yang tak tahu, yang nak ambil tahu dan tahu, dan nak tambah refresh. Yes. Apa masalah satu je dia. Malaysia ni masalah dia ahli agama yang Berjabatan tetapi buta mata hati. Tak semua ahli agama di jabatan agama macam tu. Ada setengah mereka tahu yang mereka tak tahu. Barang yang kita sembang ni mereka tak tahu dan mereka cakap duit dari sudut dia. Tetapi seperti Dr. Mazhar, Nodrus, Kamili, mereka ni mereka ada attitude mereka lain sikit. Yang tu yang kita tanya, hang pernah jumpa guru aku ke yang cakap aku macam ni? Why do you judge me by your standard? Jadi kita tanya benda ni, dia macam terkaku tak ada nak cakap. Sebab dia ingat hari tu aku pergi jumpa dia, dia ingat nak perbentangan, dia sedia 2-3-4 orang keliling tu, 5-6 orang ramai ke meja. Ahli dia lah. Ahli dia. Tapi kalau kaji balik, mana sebagai seorang mufti, tak perlu mereka ni semua. Siapa yang perlu mereka ni semua untuk soal aku seorang? Dah tentu mereka ni semua on your side. So where is the balancing? Keadilan tak ada rasa. Tak ada. Contohnya, kadang aku kena soal di majlis agama 12 orang, aku seorang. Macam Dr. Mazhar, aku cakap aku nak jumpa hang one to one. Surat tu buat dekat tangan. Tapi dia tak berani lah. Tak berani nak sign. Dia kata berat sangat kan ambil pen tu sign. Sebab, anda tengok, bila kita tak pergi jumpa face to face, mereka akan berani bercakap. Dia ni macam ni, dia bawa keluar fatwa 5 epidemik tentang saya. Betul. Dia bawa keluar suka hati mak pak dia. Tapi bila kita jumpa one to one, mana saya punya? Mana yang saya punya cakap? You see. Bila aku tanya tolong tunjuk Ustaz, dia kata ambil kesempatan dah jumpa depan-depan. Okay, now you show mana aku punya. Ya, betul. Hak kita. Mana kau nak, aku nak tahu mana hak aku. Kau aku nak, kalau kau kata yang ini, okey kau dengar aku punya penjelasan ni. Ya. Kalau hang kata okey ni yang nombor 1 ni, tuduhan pertama ni bukan Wan Nizamnya, ini lepasnya. Baik. Dari mana hang ambil? Video mana yang hang tengok? Proofkan. Nak ni video benda tu dari mana? Bahan bukti dia. Bahan bukti dia. Kita tak boleh buat benda tu, dia pusing benda lain. Dia pusing lah, kata saya ni tahu, saya bukan bawah Pulau Pinang ni, tetapi atas agama. Atas agama kena bagi benda yang betul. Atas agama mana boleh bersangka-sangka. Surah 6 ayat 116, mereka mengikut yang ramai tu adalah mudah disesat di jalan Allah, bersangka-sangka dan mudah berdusta. That's what happened. That's clear cut. Aku nak tanya pembawaan aku macam mana. Surah 17 ayat 84. Mereka yang mengikuti pembawaan jiwanya, sesungguhnya Allah lebih mengetahui. So hang siapa? Dan mereka buat, mereka berjaya buat bagi saya lemah, bagi saya susah nak berniaga macam ni, orang nak main takut. Lepas tu dengan ayat ni NGO yang bodoh di Ipoh. Jelas-jelas bodoh perbuatan tu. Jadi bila kita kuanti marah, faham? Pasal mereka NGO, mereka ada ramai.
Tetapi kalau kita proses apa yang kau buat ni, make no sense. 4 kali dah aku buat dekat reggae tu. Mereka berniaga sold out. Cokodok reggae tu sold out every day. Every time aku buat berniaga, mereka sold out. Orang main ramai. Hari tu pun dia beli barang-barang mentah ni yang banyak. Dah lah jadi macam tu. NGO ni buat apa? Tu tuan tu, salah seorang tuan Cokodok, dia kata lepas settle lah. Settle apa? Selagi tak panggil aku main duduk sembang elok, tak settle. Tak settle lah. Maknanya dia tak dapat nak apa yang dia nak tahu tu dia tak tahu. Pandai yang cakap aku ni nak rasuk anak-anak muda Perak dan lepas akan halang. Dia cakap dia sultan lah Tok Anyang. Ada kemarin dekat Haji Abu tu. Haji Abu ya. Ramai macam tu. Di situ Kelang, Johor, tiap kali tour saya orang tak beli. Di Johor pun orang tak beli. Apa viral lah aku macam mana. Ya, betul. Di Johor macam mereka tahu. You cannot fool me. You ada your own opinion. Entah lepas aku punya own opinion. Pasal apa aku support nak follow dia lah, betul. Tapi kita setengah-setengah yang main turut lah. Macam lembu kena hidup. Jadi itu payah. Sebab bila kita masuk Jabatan Mufti, orang kata orang dia buat benda yang sama, dia promote di Jabatan Mufti. Jangan dia buat pikuk tu pula. Tapi kalau fikir balik, aku Mufti ikut Mufti ikut. Sebab aku bagi buku free. Saya dapat kaji. Betul ke tak betul, hang panggil aku. Hang tak faham tanya mana. Hang panggil. Sampai tahap tu kita buat. Kita habis duit pergi jumpa Mufti tu, bagi buku free pula, hanya untuk lepas study, buat kerja yang betul. Aku dah nak fitnah. Apa ahli Jabatan Agama buat apa? Siap buku apa ISBN semua komplit kan. Pencetakan bukan suka-suka cetak, tak ada ni, tak ada kuliah. Yes, saya bagi kat Dewan Bahasa dalam pustaka sebelum dicetak. Betul. Prosedur dia, SOP dia. 5 biji kita bagi. Tunggu diluluskan. Yang hampa ni tamai dari mana buku tak baca, hampa hitam tu. Ni lah anak-anak yang racun anak muda punya minda ni, mereka ni bukan saya. Saya pecah minda, bagi mereka fikir, bagi ruang untuk berfikir. Mereka ni tak ada, mereka racun. Itu sebab saya minta bantuan daripada ayanda-ayanda yang di Ipoh. Jemput saya jumpa pok-pok 3-4 orang yang cakap tu. Mari kita saya turun seorang. Saya tak payah turun dengan siapa-siapa. Tapi saya nak ayanda yang ada ilmu tarikh. Siapa kata di Ipoh tak ada? Ada satu Malaysia kan. Cuma waktu ni lah ni hang je yang berani menengahkan benda-benda ni. Selama ni kan orang cakap sorokkan. Tapi bila sorokkan, sampai bila anak muda yang jadi macam kita orang ni nak ambil tahu. Tengok ni. First sejahterakanlah diri hang dulu, baru saya tahu barang sejahtera ni. Nak sejahterakan mana? Tengok jenis ni jenis ni. Tak, dia nak sejahterakan mana? Mencakap, kita tak kacau orang pun macam dia. Kita tak kacau dia pun, dia cula. Kalau orang lain dia meletup. Macam kita kalau kita kaji balik, kita berjalan dalam kecil manik 30. Hari ni 34. Sebelum nak main check tu 34. Kita berjalan. Kalau kata tak ada atas bimbingan kasih sayang Allah, saya harap lama dah. Saya 3 tahun dah. Saya beritahu kat kakak saya, aku tunggu aku jatuh mati balik. Selagi aku dah hidup ni, ustaz-ustaz ni tak boleh stop aku. Pengikut mereka yang mulut macam tu lah. Mulut serupa semua ni kan. Ikut sedap mulut boleh. Kalau hampa tak suka aku punya live, hampa tak payah layan. So when you layan, lepas tu you drop pula komen yang bodoh, kita akan menampakkan hampa tu double stupid. Satu, apa layan orang yang hampa tak suka. Lepas tu hampa komen pula. Betul kan. Tak suka tak payah masuk. Itu je kan. Siapa nak pengaruh? Kami nak bersembang, beritahu apa yang kami tak tahu dan kami nak tahu. Refresh. Dia pun ingat saya ni lepas ni, dia pun ingat tak pernah menghadap mufti-mufti tu. Tak pernah. This is myself. This is me. Yang baru tengok dalam YouTube, heran kan. So mari kita sembang. Macam tu Mazhar nak sembang apa dia? Dia mampu penendang lah dia Mazhar tu. Pasal dia jahat. Bagi saya dia, grup-grup dia memang jahat. Faham? Banyak tu imam di negeri Perlis tu dipecat kan. Atas dasar dia tak setuju. Tidak setuju. Tapi kalau hang satu orang mufti,
hang ada 12 nawi, 21 buku di iman. Macam mana menteri negeri dia boleh ban hang? Kalau lepas kena ban, it's okay. Tapi hang ni balik sana Arab, ada tauliah, dia ambil di London pun apa PhD, balik ada lagi Kedah hang tak boleh masuk. Negeri jiran ni. Hang tak boleh buat ceramah di Kedah. Hang tak boleh buat ceramah di setengah-setengah tempat. So hang mufti jenis apa? Dia ada yang negeri-negeri tak bagi dia masuk kan. Apa kelebihan dia ni kan? Sampai sama-sama level pun faham. Engkau tak boleh masuk sini. Takkan yang halang dia tu tak ada agama. Jadi benda ni orang tak mau fikir. Orang fikir satu mufti ni sepatutnya orang jumpa cium tangan. Orang jumpa pegang tertib dia. Tak ada. Saya tak patut masuk cakap kasar dia begitu. Tapi dia minta saya buat begitu. Tak sedang. Dia kata makrifat apa macam tu. Ya, makrifat ke atas wujudan hang. Hang aku patut macam tu. Makrifat aku adalah mengenal Tuhan aku. Tapi bila aku mengenal hang, ini yang aku perlu cakap hang. Sebab hang Dr. Mazhar, hang mufti yang kurang ajar. Hang mufti yang lebih sudu daripada aku. Jadi layanan dia yang sesuai, yang betul lah. Connections lah. Kadang orang ramai nak maki saya tanya, dia tanya satu, apa yang pernah saya buat tak Tuan? Ada pernah saya viral nama Tuan atau pergi kat buku Facebook ke apa? Saya tak pernah pergi Facebook orang saya saja. Kadang-kadang orang hentam aku juga, aku pergi dalam inbox dia dulu, mesej dia dulu. Tapi dia banyak ni bawa aku tunjuk gambar ni lah. Orang ni ingat mana boleh share ni, tapi dia tak tahu aku dah sembang dengan dia lah. Adab dia tu betul lah. Itu dah betul flow dia. Aku ada adik-beradik. Adik-adik aku semua sayang aku sampai dia terpaksa menyepi. Siapa? Alah, takut orang tahu ni. Ni adik depan ni, abang, apa. Tak lah, kadang-kadang orang ni, dia macam ni lah, NGO yang kes yang Ibu kes di yang ada anak Cina apa, anak apa yang 3 orang baru ni. Benda. Keluarga dia ambil balik jadi. Oh, yang baru ni. Ya. So, how far you can write this kind of case? Kita boleh masuk kat siapa pula tak boleh anak ni Islam. So, orang bercerita bab Kristian dengan Islam ni, tak mana beza dia? Kami nak cerita tak mana betul dia tak mana. Banyak di Germany masuk Islam, padri-padri. Kami sembang, anak saya sembang dengan padri sekolah lah. Sampai padri kata, I would like to see your papa. Saya jumpa, buka, dia kata, wow. Saya kata, it's not only you, many Muslim are being cheated like this. Quran tulis terang, lepas tu ada kurungan pula. Kenapa apa kurungan ni? Kenapa ada kurungan ni? Ini siapa punya ideologi? Oh, ulama. No, that's his own way of thinking. Ulama tu sebab siapa letak ulama? Padahal Quran tu direct tu. Tak boleh ubah. Direct tu kan, kalam dia tu. Kalam dia. Dia berkata ni sebab ulama. Ikut selesa dia, ulama tu ikut selesa dia. Aku agak-agak macam ni kot. Mana? Tak mau. Kalau betul Quran tak boleh ubah. Boleh ubah kalau dia tanya kamu, dia cakap sesungguhnya kamu. Lepas tu dia bubuh kurungan Muhammad. Mana ni? God nothing to do with me. Yang tu adalah nasihat untuk Muhammad. Muhammad mana ni? Muhammad mana? Tapi betul. Ya. Jadi benda ni nak kena usul balik kepada asal. Buka sifat 20, dia buat cantik lah. Balik pada ni dari negeri Arab, cakap apa? Sifat 20 ni tak kira. Habis lah. Balik dari negeri Arab tu, kita nak tu Arab mana yang agak ampun. They make you look educate you. You balik orang yang ada education, ada PhD, ada itu, ada ini, tapi tak mengenal Allah. So how for us to talk our method? Hang punya method tu kami tak pernah nak. Hang balik mengaji hadis sampai cerita 6 hadis dah. Pecahan kategori ni. Beribu hadis apa ni, apa faham ni hadis apa, riwayat siapa you file up here, you copy and paste nicely. It's alright, no problem. Tu belumnya faham. Okey, tak ada masalah. Siapa yang hambang tentang kami mengenal Allah ni? Bila kata ilmu mengenal Allah ni, apa masalah hamba? Dia ni bukan apa, dia akan menyesatkan orang. Quran tulis hanya Allah yang boleh menyesatkan dan Allah bertunjuk. Kalau surah An-Nahl ke-16 ayat 37, kalau Allah nak menyesatkan tak ada siapa boleh tolong. So where you stand? And what you stand for? Apa yang boleh apa yang boleh buat ni? Allah dah tulis lah.
Kalau aku nak sesatkan, tak ada siapa boleh tunjuk. Allah dah boleh lah. Ya, benar. Ataupun kalau orang kata mereka contoh maaf katalah Mak Pet duduk tepi bawah jambatan. Kalau Tuhan kata dia nak bagi dia taufik dan hidayah, siapa boleh larang dia? Sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu meliputi 7 petala langit alam seperangkat tu. Sebab di Malaysia ni kita nak tunggu satu menteri agama yang betul-betul rebel of law, yang betul-betul rebel cause of law, Okey, yang tapi betul-betul berani kerana benar. Rasa pat tak menteri-menteri agama kita ni sebab dia berjabatan, mampu tak dia memberitahu yang kononnya contohlah Perdana Menteri ke, Sultan ke, YB tunggu ni salah. Rasa-rasanya berani tak dia buat? Selalunya orang yang berjabatan ni tak berani, walaupun dia tahu kebenaran, dia tak akan bercakap benda ni sebab koyok nasi. Di sini itu sebab saya kata lepas tunggu kedatangan khalifah, bukan kedatangan panglima. No. Sebab kita tengok dalam sejarah buku tulisan saya bertajuk Lam Alif Hamzah yang Tuhan saya. Biasa ada orang anak Pulau Pinang merantau di zaman sebelum internet. Lepas tu dia ada sebut dalam tu apabila Yahya kena belasah, dia beritahu pahlawan hantua hebat, tak boleh dinafikan. Tapi kenapa pula yang ada orang kenapa bunuh sahabat sendiri atas ketaatan? Kalau di mata Tuhan ketaatan macam ni macam mana? So di sini yang nak cakap kita perlukan khalifah, bukan kita hanya memerlukan apa ni panglima yang hebat. Panglima is okay. Every masa zaman Osmania opposite dia Mongol apa semua dia ada depa punya viral. Ya. It's okay kalau okay. Saya pun boleh datang jumpa tadi. Nak panggil apa atau kakak tak boleh. Visa. Kalau rezeki lepas depa sampai. Kalau tak ada rezeki lepas duduk dalam yang ramai pun depa tak nampak. Tuan kedai. Steady, Riza steady. Riza. Dia tak peduli lah, dia panggil lah. Dia kata okey lah. Pak mai lah, saya cukup time balik lah. Ya. Tapi betul lah Pak. Ada member beritahu kat kedai tu pun, dia kata aku nak mai Pak, aku seraya dia buat gila gitu. Muka aku masuk viral, orang viral muka aku macam. Saya kata terpulang tak lah. Kalau orang yang pegang tauhid ni, dia tak akan goyang. Dia tak ada apa dah Pak, tak ada apa dah. Dia dah tahu. Hantar ampah pergi dah. Ya. Aku dah ada peserta katanya. Tapi tak kita nak menunggu khalifah tu Pak. Tak, sebenarnya ada dalam segenap umat manusia. Ada lah. Sebab dalam Rasulullah Anfusikum. Satu dia kata wafi anfusikum apalah itu. Ada. Sebab kalau ya jalali wal ikram yang kama jalal ni semua ni siapa? Kama kau jalal. Apa semua ni lah ikut sesenang macam mana apa sembang. Yang dikatakan ada wadah wasat darah kaya Allah. Ini semua ni ada kat mana? Yang dikatakan yang perkasa dan utama ni siapa? Itu bukan boleh buat-buat. Yang tu kena maklumi. Nak maklumi tu kena kenal. Dia dah kenal, dia akan automatik. Saya tak tahu bila masa brother nak cucuk white atau rokok. Ya. Tetapi saya tahu brother seorang pengisap rokok atau wait. Ya. Okay, wait. Okay, so sekarang ni ada member saya masa di Germany. Sana legal ganja. So dia bawa dalam poket anak tu. Di London sekali tak nampak. Dia sembang tak ada masalah apa semua. Saya tahu polis aku dah main stop. Check dia pasal dia kebun. Check dia ada ganja kat tu. I almost pee in the bank. Sebab aku homeless nak cari anak aku. Ganja pula ada segendam. Tapi di sana ada kelas C. Tak ada apa. So dia abang I don't have no money. Like orang lain boleh pergi minum wine dia. Ya. Aku baru lepas cerai, aku stres. Yang ni bagi aku relax. Polis dia tahu tu. Tahu. Oh, boleh bicara dia. Ada benda explain. Macam di Thailand ni Bali Girl apa. Ya. Macam di sini sampai telah ada.
Tetapi saya tak mensat sekali pun nak hidup. Tapi kalau orang tengok, kata saya bodam, buah apa, saya sekali tak mensat lagi. Sekali tak pernah. Duduk dalam ladang dia besar. Oh. Kat Copenhagen ni bertanam berderet dekat Kristiana tu. Saya kali boleh tengok, wow. Boleh tengok bayang. Kali tu, wow, tinggi-tinggi ni. Ladang dia tu. Dia macam kawasan taman. Yelah, kira dah banyak lah tu kan. Tapi it's not my stuff. Cuma letak lepas pisang dan tengok. Tiba-tiba macam mana tak ini banyak. Tengok, yelah macam, kalau Malaysia. Tak ada apa, it's a beauty. Satu pokok yang cantik. Ya. Yang nampak, pegang daun dia tengok cantik. Okey, ini nak cerita yang tu. So kalau you kenal, orang tu nampak macam mak dia ke isyak ganja. Tapi kalau dia tahu, dia tak isyak. Nampak cakap je nak. Inilah rahsia stres. When your happiness depend on other people's opinions and you get stress very easy. Ustaz semua tamam teruk anak mega susah get stress. Tapi kalau patah balik, aku siapa walau seorang macam brother Mai pun, aku tahu he's the chosen one to sit down with me. And I'm the chosen one on that very time to be with him. I celebrate lah macam kita doang. Ya. Saya tu sebab aku tempat 30, lepas tu hampir merata dengan kena macam-macam stres gila kalau nak jawab. Masih berjalan dengan ramai saya tu bukan. Sebab aku ada turning point. Aku tahu siapa dia. Aku tahu siapa yang bermasalah, siapa khalifah, siapa panglima, siapa yang tak position dalam diri itu. Bila masa dia jadi amarah, atas alasan apa? Bila masa dia jadi Rabiah, Kamaliyah, Mardiah, atas alasan. Orang kalau berkasih, bercinta, itu memang cinta tak berguna kalau tak ada kasih sayang. Kasih sayang tak ada berguna kalau tak ada kerinduan. Kerinduan tak ada guna, tak ada pertemuan. Pertemuan tak ada guna, tak ada sentuhan. Sama dengan kebencian, kesudahan sentuh, tumbuh. Ya. So kita cover ini semua. Punca dia macam mana? Awal, akhir dia apa? So itu saya kata, you don't need to take care of all this. Tak payah. Saya buat benda tu naik sejuk. Boleh tak boleh? Kalau orang berkata Allah menurut penyakit, Allah juga menurut penawar. Sebagai penyembuh. So kenapa tak ambil S2? Saya amal yang tu ya. Positif thinkingnya. Masih ilmu. Tapi awak pernah kenal lah siapa yang nak siapa tu. Itu saya kata ilmu mengenal Allah ni akan diharam, ditanam oleh Yahudi Zionis. Sebab dulu itu yang dibawa dalam surah 42 ayat 13. Dibawa oleh para alim ulama, para nabi, para Rasulullah. Nabi Ibrahim dah cakap saya solat. Tapi Muhammad tunjuk solat, cara solat. Tapi solat ni macam ni. Kita nak proses benda ni. Sebab dia kata dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Dirikanlah solat seperti beserta khusyuk dan tawaduk. Lepas tu ayat 36, sambil berjalan sambil berkenderaan. Macam mana kaedah ni? Kalau mengikut kerukunan, dia ada hukum, dia ada rukun, dia ada hukum. Dia ada tertib, bentuk dia dengan tertib. Kalau mengaji dalam Asma' Husna pula, bentuk dia adalah As-Sabur. So hari ni, apa masalah hampa? Tauhid hampa ni ke mana? Setakat hampa boleh baca, bunyi sedang, rokok, bunyi terbalik. Begitu hampa kata yang tu solat tak? Yang tu tak ada rukun qawli, dengar. Tak ada rukun fi'li, basar. Ini perbuatan saja. Perbuatan dan pendengaran. Mana solat ni? Hindu, Cina, apa semua, mereka ada kaedah qawli qawli dengan apa, fi'li. Yang dikatakan Allah memenang hati ni, rukun qawli tu tak boleh tahu. Tahu ke tak tahu? Nak kurai benda ni, dia pun tidak tahu. Sudah cakap air kopi macam tu. Padahal tak ada pun Allah tak hantar satu rasul melintasi dia. Bagi saya, rasul ni messenger, macam postman. Ya, pemberitahu, betul. Pemberitahu, penyampai. Ya, penyampai. Okey, bagi saya, Haji Syarif dah berkeluar dah. Kata ramai pula apa Wanizam, apa tu Muhaizat, Auli. Ni semua dah lintas dunia apa.
Tapi hangpa ni masih nak duduk dalam kebodohan, dalam kelaziman. Dia pun cakap ikut bangsa kamu yang kamu mudah faham. Lagi kita nak Ibrahim ayat 4. kan. Yang sama bahasa dengan bangsa. Bahasa kamu kan. Memang kita dah tak ada rasul apa, tapi kita ni kadang-kadang terperangkap dengan perkataan Arab. Nabi mungkin tak ada lah. Tapi awak syahadah bukan atas Nabi Allah. Awak syahadah atas Rasulullah. Rasulullah. Macam mana boleh kata tak ada? Awak naik saksi atas Rasul. Dia kata dalam Rasul. Bila dia kata Rasul aku di dalam kamu tunjuk ni. Aku sih. Guru saya ni duduk di tanah Arab lama. Pak Abu, bukan lagi budak-budak universiti balik ni. Kerajaan payung. Mereka dulu travel. Usaha sendiri ya. Travel Betul. lepas tu duduk sana. Betul. Buat kerja teruk ni. Belajar bahasa Arab dalam masjid. Jumpa guru tak mana pergi kawasan tu belajar. Macam law ni kami dengar kata tentang sana guru orang pergi. Orang kata Pak Sumit ada orang pergi. Betul. Walau dia tak darat orang pergi dah. Ni sini guru-guru macam ni dipandang hina oleh macam doktor-doktor masa ni. Alah janganlah perah limau lah apa semua tu untuk buang COVID ni semua. Tak betul. Habis yang puan kena ingat ambil di labah. Baru dia cakap kita kena kaji semula ni. Dia punya cakap. Selalu apa kena tunggu baru berdengar dia jadi gula-gula. Dulu dia kata jangan hina orang sesat. Itu yang kadang-kadang itu kadang-kadang bila orang keluar hadis-hadis ni untuk kepentingan waktu tu ke, itu ada kepentingan waktu ini ke, itu yang bila dah jadi maudu lah, palsu lah, siapa pula dia punya sanad lah, kan dah jadi banyak-banyak hal. Bos, terima kasih bos. Jadi bila kita kata aku tak nak percaya lah kau punya ni hadis-hadis ni untuk kepentingan peribadi je kan. Saya abang ada kau. Tak ada sekali pun kita tolak hadis. Aku tak sebut. Tapi untuk pengajian makrifah, aku nak mengenal diri aku dan nak mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada kat aku. So, mana masalahnya? Hari ni sampai aku buat show, aku tak boleh buat Q&A. Ada polis tak mau abang lah tempat. Lepas boleh je buku, sign. Tapi jangan buat soal jawab apa lagu dulu lepas buat. Saya cakap tengok, daripada berjaya, stop benda macam ni. Padahal apa boleh pergi ceramah dalam masjid, berkutuk orang ni, berkutuk orang ni. Hello bang. Alright. Saya sign satu buku lah, brother. Baik. Saya tak sabar nak turun Johor. Lepas ni Johor. Sebab di Johor adalah segelintir yang protes dan banyak yang bersetuju. Maksud saya, banyak yang menghalusi. John Malay. John? J-O-N Malay. John Malay. Melayu. M-A-L-A-Y. Apalah sebut lah. John Malay nama. Ya. Tak boleh tahu. Apa? Ya, saya. Surah apa nak bagi? Surah. Baik. Abang kat ni jumpa lepas jap. 81 ayat Alright. 29. Ini saya buat. Jalan terus. Sebab kat Johor ramai orang mengaji, banyak oleh Allah di Johor. Ya. Saya kenal macam-macam pun di sana, tetap dia pemain, tetap dia support. Bumi Johor. Haji Saleh pun sana. Ya, Haji Saleh. Haji Fazil Bentan pun sana. Semua dahsyat-dahsyat lah. Lepas nak buat macam mana? Tidak. Selamat menghalusi, selamat menghayati. Member main. Allah Akbar. Baik kawan-kawan semua, lepas ada di Shah Alam Bukit Jelutong. Jelutong. Baik. Ada yang orang tanya lepas nampak semakin kurus, memang tengah heavy ketiman dan tak tahu nak buat apa dah sebab masalah dia pankreas tak ada.
Cuma keep myself happy and then I keep myself positive, tak stres walaupun banyak ustaz-ustaz yang jahat, tetapi I continue positive thinking. Supaya hampa semua di sana pun, Pok Anjang is watching. Kalaulah Pok Anjang ni yang welcome Pok Anjang, welcome. tak tahulah Pok Anjang ke Pok Anjang yang inform. Kalau dia lah, please Pok Anjang, let me know where we can meet. Kalau kata nak jumpa dekat Cokodok Reggae, saya sanggup buat show sekali lagi, awak main turun. Okey, pasal benda dah besar, orang dah nampak. Dan salah seorang Long Suki sembang saya baru ni, dia pun minta maaf kat saya kalau saya ada silap. Dia minta maaf, dia kata, saya kata silap awak sebab up nama saya dan share dengan Pak Anjang. So hari ni kalau nak turun balik semua-semua, saya akan turun seorang-seorang. Tapi saya buat surat report lah, takut antara ada yang agresif, bodoh, tak mau jumpa pok-pok macam tu. Kita nak jumpa pok-pok yang cerdik. Sebab lepas pun dah masuk jabatan mufti. Mufti dah meninggal, tinggal timbalan mufti je lah di Perak tu. Lepas dah bagi buku lah. Cuma lepas nak tanya mereka, mana position hampa sebagai penaung ahli agama di negeri Perak. Saya menjual buku yang sah, halal, dan orang-orang ni bangun, NGO ni bangun macam mereka pula bekerja dengan Jabatan Agama. So kalau kata ada ahli majlis di bahagian tu, kalau ada yang suruh mereka buat, turun sekali lah hari tu nanti. Saya akan cuba kat turun Ipoh, pasal banyak crowd saya kat Ipoh tu yang tunggu saya. Tak tahulah, kadang-kadang dalam post saya daripada komen lepas bila nak turun Ipoh, menganjing ke apa, saya tak tahu. Tapi saya akan turun lah, pasal I don't see any why not. Because I'm doing a good things and the right things. Ada SSM sebagai peniaga dan buku saya sah untuk dijual. Cuma apa yang berlaku dalam akal fikir Tok Anjang, Ayah Long, Bo dan ramai-ramai adalah sesuatu benda yang sangat tak betul. So if they want to know apa yang tak betul, marilah kita jumpa. Kalau hampa kata boleh dapat kita duduk sembang, kita duduk sembang. Hampa bawa ayah, tok ayah hampa yang tok ayah Jaafar ke, Assalamualaikum kalau dengar tok ayah, saya lepas banyak anak murid tok ayah yang hantam saya, mereka suruh saya jumpa tok ayah. Tapi saya seorang peniaga buku. Saya harap tok ayah bolehlah Mahizarah saya rasa di majlis dia buku di Ipoh, di mana-mana, ataupun saya pergi jumpa tok ayah. Dan tok ayah kena menasihat dia ni, tok ayah benda tak betul. Dari sudut fiqh usul tasawuf, kita tak boleh menghina, mengkeji orang dengan tanpa ada bahan-bahan bukti yang telah dipersetujui bahawa benda itu salah. Tetapi sebelum benda itu didapati bersalah, majlis soal jawab dari 4 sudut ilmu harus dijalan. Dari sudut syariat, tarikat, makrifat dan hakikat itu sendiri. Kerana hakikat itu adalah kebenaran. Kebenaran yang merangkumi syariat, hakikat, makrifat. Hakikat itulah yang akan merangkumi kebenaran itu. Sebab dia kata jangan campur aduk yang batil dan hak. Surah Al-Baqarah ayat 42. Baik, Assalamualaikum semua. Pukul 6 saya ingat kena belah dah. Baik, Assalamualaikum.